Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, hari ini kita akan sambung tutorial. Saya sambung terus kepada soalan nombor tutorial 3 lah, ya. Okay. Hari ini kelas kita 1 jam je tau. Okay, saya kena cepat lah, ya. Okay, kita sambung dengan tutorial 3. Alright. So untuk soalan nombor 3 ni, dia minta kamu mengenal pastilah, ya. Adakah kompaun tersebut adalah saturated or unsaturated lah, ya. Konsepnya sangat senang. Okey, kalau hidrokarbon tersebut, ya, dia ada ikatan ganda, ya, ikatan ganda 2, ya, antara karbon-karbon ataupun ikatan ganda 3 ataupun ikatan ganda 2. Ini kita kenali dia sebagai unsaturated hidrokarbon lah. Macam kita buat eksperimen tadi kan. Okey, kalau dia ada ikatan single sahaja, ini kita namakan sebagai saturated lah, ya, saturated. Okey, itu saja konsep untuk soalan nombor 3 ni, ya. Okey, jadi kalau kita tengok di sini untuk soalan 1, karbon dengan karbon ni dia akan buat single bond lah, ya. Sebab kenapa kita tak nampak pun dia buat single bond kan. Tapi kita boleh tengoklah kat sini. Karbon ini dia ada 3 H. Dia ada 3. Kalau dia ada 3 H, okey, dan karbon yang ini dia akan bentuk single bond lah. Jadi karbon yang ni kita tengok dia ada 2 H. Jadi dengan karbon yang sebelahan yang ni, dia akan buat single bond. Jadi ini kita boleh katakan bahawa kompaun ini adalah kompaun yang hanya ada single bond sajalah. Jadi kompaun ini kita namakan sebagai saturated hydrocarbon lah. Saturated hydrocarbon, ya. Saturated hydrocarbon lah, ya. Okey. Manakala yang kedua dan seterusnya tu. Okay. Kalau yang ini, yang kedua ni, kita dapati dia ada ikatan ganda lah. So ini unsaturated lah. Okay. Ini pun unsaturated sebab dia ada ikatan ganda. Ini pun unsaturated. Okay. Ini unsaturated jugalah. This is all saturated lah, semuanya ikatan single bond saja. Yang ni pun, yang ni kompaun ni pun adalah saturated lah. Yang ni unsaturated. Okay, yang ni saturated, yang ni unsaturated. Itu saja konsep tentang saturated and unsaturated hydrocarbon lah. Yang ada ikatan ganda, ya, yang multiple bond. Okay, yang ada ikatan ganda 2 ataupun 3, yang ni unsaturated. Okay, manakala yang single bond adalah saturated hydrocarbon lah, ya. Itu saja konsep untuk saturated or unsaturated hydrocarbon lah, ya. Okay, now kita akan pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni adalah berkaitan dengan apakah namanya tu? Berkaitan dengan soalan yang kedua, ya. Soalan kedua adalah berkaitan dengan functional group dengan homologous series lah, ya. Okay, so saya rasa kamu mungkin pernah dengar lah, ya. Pernah dengar apa yang kita namakan sebagai carboxylic acid, kan? Kamu mungkin pernah dengar. Saya menyebutkan carboxylic acid, ya. Saya senang bikin. Okay. Kalau kita tengok, kamu pernah dengar lah apa yang kita namakan sebagai carboxylic acid, kan? Carboxylic acid yang famous yang kita pernah dengar ialah ethanoic acid, kan? Pernah dengar ni lah, kan? Ethanoic acid. Okay, kamu mungkin pernah dengar etanol. Okay. Okay. Kamu mungkin pernah dengar cyclohexane. Kita buat pagi tadi lah cyclohexane, kan? Okay, kita pernah dengar cyclohexene. Okay. Kenapa kita ada cyclohexene? Kenapa kita ada etanol? Kenapa kita ada carboxylic acid? Ini disebabkan oleh carboxylic acid ni adalah semua ni adalah organic compound. Tapi kenapa dia dikenali sebagai carboxylic acid? Ini disebabkan oleh kehadiran apa yang kita namakan sebagai
functional group lah. Kita namakan dia sebagai functional group. Okey. Jadi kalau kita tengok carboxylic acid ni, ya, ataupun ethanoic acid ni, ya, dia mempunyai functional group yang berbeza berbanding dengan etanol. Okey. Etanol mempunyai functional group yang berbeza berbanding dengan alkene lah, ya. That's why lah kehadiran functional group ini akan memberikan compound-compound yang tertentu yang mempunyai cara tindak balas, karakter yang berbeza terhadap sesuatu organic compound, ya. Alright. So kalau kita tengok apa yang dinamakan sebagai functional group. Okay, functional group is, okay, mari kita lihat apakah itu functional group. What is functional group? Okay, functional group kalau kita tengok, okay, functional group is an atom or group of atom. Oh, sebenarnya bonding pun boleh jadilah bonding, ya. Okay, in an organic molecule, dalam organic molecule lah. Okay, that characterize the molecule. Okay, functional group dari segi definition dia adalah atom or group of atom dalam organic compound which characterize the molecule and enable the molecule to react in the specific way. Carboxylic acid dengan alkohol tindak balas mereka tak sama. Jadi ini disebabkan oleh kehadiran atom ataupun kumpulan atom dalam molekul tersebut lah, ya. Okay, they enable the molecule to react in specific way ataupun dia mempunyai, okay, chemical properties yang certain lah, yang tertentu lah, ya. Contohnya kalau carboxylic acid dia boleh react dengan base, ya, tapi alkene tak boleh react dengan base. Itu contohlah contohnya, ya. Okay, jadi kamu kena hafal lah what is the functional group, ya. Okay, functional group, okay, dia mempunyai kebiasaannya nama functional group, okay, nama functional group, okay, dia ada nama homologous series dia yang tertentulah. Contohnya, katalah saya ada carboxylic acid kan, carboxyl adalah nama untuk functional group, tapi yang kita selalu sebut adalah tentang homologous series dia. Okay, functional group dia adalah carboxyl, tetapi homologous series dia kita namakan sebagai carboxylic acid lah, carboxylic acid. Okey, jadi saya nak memperkenalkan kepada kamu, ya. Kita ada 17 jenis functional group, ya, yang kita wajib tahulah, ya. Okey. Pertamanya kita ada, okay, functional group yang pertama ialah carbon-carbon double bond. Okay, functional group yang pertama adalah carbon-carbon double bond lah. Okay, carbon-carbon double bond ni homologous series dia kita kenali dia sebagai alkene, ya. Kalau carbon-carbon triple bond kita kenali dia sebagai alkyne, ya. Okay, so next kita ada benzene ring lah. Ini alkyne lah. Dia ada ikatan ganda 3. Ni ikatan ganda 2 lah, ya. Okay, next kita ada benzene ring. Benzene ring, apa yang ada benzene ring? Functional group dia kita namakan dia sebagai benzene ring. Mana kalau homologous series dia we can put as aromatic or arene lah, ya. Okay, kalau dalam organic compound tersebut ada OH, ya, functional group dia kita kenali sebagai hydroxyl. Mana kalau homologous series dia we call it as alcohol, ya. Okay, next kita ada phenol. Phenol ni macam mana structure phenol? Dia dah lari sikit dia punya tu structure tu, ya. So this is the structure of phenol lah. Ada OH, ada benzene ring. Jadi functional group yang wujud dalam phenol ini, ya, pertamanya kita ada hydroxyl, yang keduanya we have benzene ring lah. This is the functional group yang wujud dalam phenol, ya. Okay, kalau OH bonded kepada benzene ring, kita namakan phenol lah, and the homologous series dia adalah phenol lah, ya. So benzene ring bonded to OH. Ada 2 jenis functional group. One, we have hydroxyl. Second, we have benzene ring, ya. Okay, next, jika dalam sesuatu organic compound tersebut mengandungi elemen halogen, contohnya CH3, CH2Br, ya.
Okey, apakah functional group yang wujud kat situ? Functional groupnya kita namakan sebagai halogen. Manakala homologous series dia we call it as haloalkane. Ya. Okey. So next kita ada katalah compound ini. Compound ini di mana kita dapati bila kalau saya lukiskan dia secara expanded, kamu boleh nampak di mana C bonded to O, bonded to another C. So ini kita ada functional group dia, kita namakan sebagai alkoxy. Homologous series we have ether lah. We have ether. Okay. So seterusnya kita ada carbonyl. Carbonyl ada dua jenis. Carbonyl ni ada dua jenis homologous series dia. Functional group carbonyl ada dua jenis homologous series dia. Pertamanya we have aldehyde. So macam mana aldehyde itu? Apakah aldehyde itu? Aldehyde adalah di mana kita ada carbon double bond O. Carbon ada double bond dengan O, bonded to H. Ini kita namakan sebagai functional group dia adalah carbonyl, dan dia punya homologous series dia adalah aldehyde lah. Aldehyde. Tetapi kalau untuk ketone dia ada carbonyl juga. Dia ada C double bond O. Carbonyl tu, when I say carbonyl, that mean C double bonded to O lah. Bonded to C. Apa bezanya dengan aldehyde, carbonyl aldehyde? C double bond O bonded to H. But in carbonyl for ketone, C double bonded O, C double bond to O. Tapi dia bonded kepada C lah. So ini kita ada carbonyl, but homologous series dia adalah ketone lah. Okay, next kita ada seterusnya ialah functional group of carboxyl. Carboxyl kita akan dapat apabila kita ada C double bonded to O tapi dia bonded to OH. Nampak tak ni? C double bonded to O and C bond to OH. Yang ni tak kisahlah apa-apalah, C yang lain lah. Ini kita namakan sebagai carboxyl. Carboxyl nama dia punya homologous seriesnya we call it as carboxylic acid. Carboxylic acid lah. Okay. C double bond O ni banyak option. Bonded to H, bonded to OH. Kalau C double bonded to C carbonyl, ini kita namakan sebagai C carbonyl lah. Carbonyl bonded to O and O tu bonded kepada C balik. Yang ni kita ada carboalkoxy. Contohnya inilah. Nampak tak ni? C double bonded to O. C ni bonded to O and bonded to C balik lah. Ini kita namakan sebagai functional group ni adalah carboalkoxy. Dia punya homologous seriesnya we call it as ester. Ester lah. Yang ni kena hafal tau. Yang ni kamu kena hafal. Tapi saya tak expect lah kamu hafal sekarang kan. Sehari 2 hari tu lah ambil masa lah. Tapi jangan lambat sangat. Nanti kita akan ada UPS tentang ni lah. Ujian penilaian sumatif kita akan tanya soalan ni. So jangan lambat sangat untuk hafal. Okay. Kemudian kalau kita ada C carbonyl ni bonded kepada halogen. Okay, kalau halogen tu klorin kita namakan sebagai acyl chloride lah. Okay, andai kata diberi umum saja C double bond O bonded to halogen tapi dia tak nyatakan. Ini kita namakan sebagai acyl halide lah. Acyl halide lah. Tapi kalau dia khusus kepada Cl, kita namakan dia sebagai acyl chloride lah. Kalau dia bonded kepada Br, ini kita namakan acyl bromide lah. Acyl bromide. So nama homologous dia sama. That is acyl chloride. Kalau Cl lah. Alright, next kita ada C double bonded to O, carbonyl bonded kepada N. Carbonyl bonded kepada N. Ini kita namakan sebagai carboxamide. Carboxamide. Dia punya homologous series dia amide sajalah. Okay. Kemudian andai kata dalam compound tersebut hanya ada N sahaja, tak ada without the C double bond O. Yang ini kita namakan dia sebagai amino. Functional group dia we call it as amino. Manakala
homologous series dia kita kenali dia sebagai homologous series sebagai amine lah. Amine, ada panggil amine, ada panggil amine. Suka hati kamu lah asalkan tulisan tu betul. Okey, kalau ada CN ataupun kadang-kadang dia tulis CN macam ni ataupun kadang-kadang dia tulis C triple bond N. Yang ni functional group dia adalah cyano. Manakala homologous series we call it as nitrile. So itu adalah jenis-jenis functional group yang kita akan jumpalah dalam soalan. Ya. Okey, mari kita lihat contoh soalan. Ya, mari kita lihat contoh soalan dalam tutorial lah. Alright. So, mari kita lihat contoh soalan dalam tutorial. Ni kita ada soalan B lah. Oh, saya tak bagi lagi definition untuk homologous series ya. Sekejap ya, tadi saya bagi definition untuk functional group je kan. Mari kita lihat apakah maksud homologous series ya. Okey, homologous series ni kalau kita tengok apa maksudnya homologous series ya. Homologous series is a series of a compound where each member differ from the next member by CH2 group. Apa maksudnya a series tu? Maksudnya kalau kita tengok di sini kan, katalah kita ada let's say kita ada kita ada compound ini kan, kita ada CH2, CH3, CH2, C double bond OH. Ini carbonyl aldehyde kan, kena hafal ni tau, kena hafal. Tapi bukanlah saya suruh kamu hafal sekarang kan. Nak hafal sekarang pun boleh juga, tapi kalau tak boleh, saya tak boleh paksa lah kamu hafal sekarang. Alright, so sekarang ini kita, kalau kita tengok functional group for both compound tu sama, betul tak? Yang ini ada carbonyl, ini pun ada carbonyl ya. Okey, jadi kita tengok dua compound ini dia berbeza. Dua compound ini dia berbeza, tetapi mereka dalam homologous series yang sama. Sebab apa mereka dalam homologous series yang sama? Sebab mereka ini berbeza disebabkan oleh hanya bilangan CH2. Jadi compound ini dengan compound ini adalah dalam homologous series yang sama. Tapi kalau saya ada compound ini CH3, CH2, 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 OH. Yang ini bukan berada dalam homologous series dengan yang ini. Kenapa dia tak sama? Sebab yang ini functional group dia adalah hydroxyl. Yang ini functional group dia adalah carbonyl. Jadi ini dengan ini bukan homologous series. Sebab apa? Mereka mempunyai functional group yang berbeza. Yang ini ada hydroxyl, yang ini ada carbonyl, tak sama ya. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan homologous series tersebut ya? Okay, homologous series adalah is a series of compound where each member differ from the next member by the CH2 group lah ya. Tapi mereka mempunyai functional group yang sama ya. Ahli-ahlinya mempunyai functional group yang sama, cuma mereka itu berbeza disebabkan oleh perbezaan CH2 group di dalam compound tersebut lah ya. Okay, jadi kalau kita tengok general character of the homologous series tu ya. Okay, pertamanya dia direpresent oleh molecular formula yang sama. Okay, contohnya katalah saya ada compound yang inilah. Okay, saya tunjuk. Okay, general formula mereka sama. Okay. Alright, katalah kita ada compound ini CH3, CH2, C double bond OH. Ini pula CH3, C double bond OH. Yang ini kalau kita tengok general formula dia adalah CHO. C ada 3, H ada 6, O ada 1. Kan? Okey, yang ini C ada 2, H ada 4, O ada 1 lah. Maksudnya dari segi general formula dia ada CN, H2NO. Yang ni CN, H2NO. Maksudnya general formula antara dua compound ini, antara dua homologous series ni
mereka mempunyai general formula yang sama lah. Alright. Okay. So kalau kita tengok dia represent by general formula yang sama lah. Okay. Mempunyai functional group yang sama. Macam tadilah ya. Jadi chemical properties mereka pun sama. Kalau kita tengok kat sini general formula mereka dia punya functional group sama. Yang ni ada carboxyl, yang ni pun ada carboxyl. Okay. Dan cara mereka bertindak balas pun samalah ya. Aldehyde bertindak balas. Untuk aldehyde yang ini bertindak balas sama macam aldehyde ini bertindak balas lah ya. Dari segi chemical ni tu nanti kita akan cerita ya. Alright. Next, akan berlaku gradual change in physical properties ya. Di antara satu member dengan member yang lain. Okay. Contohnya katalah kita ada yang ini kan. Physical properties tu apa maksud physical properties tu? Physical properties maksudnya dari segi sifat fizik dia iaitu contohnya kita ada boiling point, melting point. Okay, boiling point, melting point. Mereka berbeza. Kalau yang macam ni melting point dia kemungkinan 120 degree Celsius. Tapi yang ini saya cakap sajalah ya. Yang ni mungkin 100 degree Celsius. Dia melt. Tapi yang ni mungkin dia punya suhu lebih tinggi. Dia akan tak sama. Chemical property sama. Chemical property sama. Okay. Tetapi physical properties physical properties tak sama. Chemical properties samalah untuk ahli dalam homologous series tersebut ya. Alright, next. Jadi successive member yang berturutan. Successive member maksudnya member yang berturutan itu berbeza disebabkan oleh CH2 unit lah. Ada satu CH2 unit. Macam tadilah kan. So kita kata yang ni ada 3 karbon. Yang ni 3 karbon, yang ni ada 2 karbon. Dia berbeza disebabkan oleh perbezaan CH2 lah. Macam tu. Boleh ya? Itu yang dimasukkan dengan homologous series lah ya. Alright. So seterusnya mari kita lihat jenis-jenis okey, tengok contoh soalan lah. Tengok contoh soalan. Okey. Biasanya untuk soalan functional group ni, biasanya dia akan berikan kepada kamu struktur yang besar macam ni. Dia bagi kamu satu struktur and then you have to determine apakah functional group yang wujud di dalam molekul tersebut. Ya. Okey. Kita tengok molekul yang pertama. Tengok molekul yang pertama ya. Okay. So circle and name the functional group. Saya tak nak kamu namakan functional group saja. Saya juga nak kamu letakkan homologous series sekali lah ya. Berikan juga homologous series ya. Alright, mari kita lihat soalan yang pertama. Okay, saya besarkan sikit lah dia punya tu. Sekejap saya nak besarkan sikit. Okay, besarkan dah sikit ya. Alright, tengok compound yang pertama. Kita ada compound inilah ya. This compound. Alright, mari kita lihat. Okay. Okay. Kebiasaan untuk soalan functional group ini yang akan ditanya lah. Okay. Kamu dikendaki memberikan nama and name for functional group and also the homologous series lah. Okay, biasanya dia akan tanya sekali macam tu. So kamu kena pastilah. Diberikan satu compound, you have to circle. Biasa kita circle. Contohnya kalau ada OH, kita akan lajak kepada satu karbon. Jangan lajak kepada seluruh karbon ni. Selalunya kita akan bulatkan macam ni. Memang soalan dia you have to circle. Ya. Soalan ni ini macam contoh soalan hasil lah. Ya. Okay, so kita bulatkan tapi lajak pada satu karbon cukup. Jangan bulat semua ni. Salah lah nanti kan. Salah lah tu. Ya. So kena bulatkan satu lah. Ya. Alright. So sekarang kita tengok ya. So functional group yang wujud.
sini adalah ini kita bulatkan macam ni ya. Apakah functional group yang wujud kat sini? Kita ada OH. Akan hafal tadi saya bagi tahu kan. Tadi saya bagi tahu, saya tak expect lah kamu untuk hafal sekarang. Jadi functional group yang wujud kita namakan dia sebagai hidroksi. Hidroksi. Ya. Manakala homologous seriesnya kita kenali dia sebagai alkohol. Cara nak jawab memang macam ni lah. This is exactly how you answer lah ya. Alright, next. Kita tengok apa lagi homologous series yang wujud dekat sini. Apa lagi homologous series and functional group yang wujud kat sini? Kita ada benzene. Ni dia punya functional group. Kita kenali dia sebagai benzene ring. Manakala homologous series dia, we call it as aromatic. Also can put as arene lah. Ya. Okay, next kita ada, ini nampak N kan? So kita ada ini. So ini functional group dia, kita kenali dia sebagai amino. Manakala homologous series dia, we call it as amine. Macam itulah ya. Nanti saya mungkin tak boleh tunggu kamu untuk salin. Saya bagi kamu video ni lah, nanti kamu tengok ya. Alright, next. Mari kita lihat. Okey, mari kita tengok seterusnya. Okey. Dia tukis dalam bentuk skeletal. So, kamu kena pandai interpret dia dalam bentuk condensed ataupun expanded lah ya. So, kita tengok kat sini. Okey. Okey, kat sini ada C. Kat hujung ni dia ada C. Macam saya beritahu lah sebelum ni kan. Ada C kat sini, ada C kat sini. Kat sini pun ada C. Setiap bucu ni ada C lah. Ada C kat sini, ada C kat sini, ada C kat sini. Ya. Sini ada C juga. Alright. Sini ada C lah. Benzin dah tahu kan ada C kan. Ini ada C jugalah. Ya. Okay, ini ada C. Here we have CH3 lah. Ya. Sini pun ada C, jangan lupa. Okay. Jadi apakah functional group yang wujud tu? Apakah functional group yang wujud? Okay. Apakah functional group yang wujud? Okay. So kalau kita tengok di sini apakah functional group yang wujud? Di sini tak ada. Sini ada ke tak? Tak ada. Ya. So sini kita tak ada functional group. Tak adalah. Tak ada functional group yang wujud lah. Ya. Tak ada functional group yang wujud lah. Sebab kalau C dengan H dia tak ada functional group. Ya. Biasanya C ada double bond, ada wujud functional group. CO, CN ada wujud functional group. You just have to recognize and kena memorize lah. Ya. Okay. So kalau kita tengok kat sini wujud functional group. Okay. Sini ada satu functional group. Sini ada satu functional group. Sini ada satu functional group. So sambil saya circle ni, saya nak kamu tengok balik nota and kenal pasti apakah functional group yang wujud tu. Okay, ini functional group. Ini kalau kita tuliskan, kita tak tulis ni, kita tuliskan dia sebagai C double bond O bonded kepada OH lah. Yang ni wujud satu functional group lah. So, functional group. Yang ni C double bond O bonded kepada H. Yang ni tak ada sebab ada C dengan H je. Sini wujud satu functional group. So saya nak kamu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Saya nak kamu kenal pasti apakah functional group yang wujud kat sini. Apakah functional group yang wujud dekat situ. Okey.
Untuk soalan yang pertama, kita ada C double bond O. C ni bonded kepada C, bonded kepada C. Jadi functional group nombor 1, functional group yang wujud kita namakan dia sebagai carbonyl lah. Ya, carbonyl. Tetapi homologous series dia adalah ketone. Kenapa dia ketone? Sebab C double bonded kepada O, bond to C, bond to C. Kalau macam ni, kalau kita tengok soalan yang nombor 8. Nombor 8 tu dia ada C double bond O juga. Bonded C double bond to O. Tetapi C ni bonded kepada H. Jadi functional group dia is still carbonyl. Tetapi homologous series dia is no more carbonyl. Dia adalah is no more ketone. Dia adalah aldehyde. Okay. Kalau macam ni pula. Okay, nombor 8. Nombor 6 pula tengok. Nombor 6 pula. Dia ada C double bond O. C double bond kepada O. Tetapi C ni bonded kepada O. Dia ada carbonyl tapi bonded kepada O. O ni bonded kepada C. Apakah nama functional group dia tu? Functional group dia kita namakan sebagai carboalkoxy. Okey, dia punya homologous series adalah ester. Dia punya homologous series adalah ester lah ya, number 6. Ya. Okey. Ini saya ambil yang lebih kurang sama dululah. Okey, now we go to number 7. Go to number 7 lah ya. Okey, kalau kita pergi tengok number 7, cuba tengok number 7 ni, dia ada juga C double bond O, carbonyl, tapi bonded kepada OH. So dia banyak, carbonyl ni banyak tau. So number 7 tu dia punya functional group, kita kenali dia sebagai carboxyl. Manakala homologous series dia we call it as carboxylic acid. Macam tu lah ya. That is number 7. Nampak carbonyl ni banyak tau. Dalam functional group, carbonyl, kehadiran kumpulan carbonyl ni banyak. Banyak ya. Okay. Tetapi tengok dia bonded kepada mana, kena hafal ya. Alright. So that is number 7. Okay, now we go to number 2 lah. Number 2 ni nampak senang kan? Dia ada carbon double, carbon dengan carbon double bond lah kan? Jadi functional group dia adalah carbon double bond. Okay. Manakala dia punya homologous series adalah alkene. Ya. Okay. So nombor 3. Nombor 3 ni boleh tak kita bulatkan kat sini saja? Tak boleh. Sebab apa? Sebab ini dia dalam cyclo. Cuba kita tengok ni. Dia untuk cyclo yang ada 6 carbon ini spesifik ataupun khusus untuk benzin lah ya. Jadi sekarang functional group dia adalah benzene ring. Okay, dia punya homologous series we call it as aromatic. Ataupun we have arene. Macam tu. Boleh Alright, now kita ada 1, 2, 3, 4 dengan 5 belum. Okay, 4 ni kita namakan dia sebagai number 4, we call it as functional group dia adalah halogen. Manakala homologous series dia we call it as haloalkane. Boleh Okay, number 5. Okay, number 5 kita ada functional group dia adalah carbon triple bond. Ni senang dah sebab memang 4 di 3 carbon kan. Carbon triple bond. Manakala homologous series we call it as alkyne. Kita namakan dia sebagai alkyne lah ya. That is for number 2 lah ya. Kena tahulah ya. Macam tu. Alright. So saya tak payah tunggu kamu salin lah, nanti kamu tengok video di balik ya. Macam tu. Alright. Boleh Ada apa-apa nak tanya ke? Setakat ni ada apa-apa nak tanya? Anything nak tanya? Macam biasa ke? Macam biasa kan? Tanya tak ada apa.
Okey, tapi tak apalah. Kalau tak tanya sekarang, mungkin nanti bila kamu dah tengok balik, kamu tak faham, kamu PM saya lah ya. Macam tu ya. Alright, next. We go to part 3 lah ya. Tengok part 3 pula. Alright. Okey, mari kita tengok part 3 ya. Okey, untuk part 3 ni, apa functional group yang wujud? Ya, apakah functional group yang wujud? Okey, saya bulatkan. Functional group yang wujud, ini satu. Ni dah tahu dah kan? Mesti dah hafal sikit dah ni. Ini, yang ni kalau saya buatkan bonding tu, saya expandkan bonding tu, sebenarnya dia macam gini tau structure dia. Macam ni, benzene. Okay, bond to, no, dia tak, sekejap Dia bond kepada N tu bond to H, N ni bonded to C double bond O. Lepas tu yang ni bond to CH3. Jadi sekarang, cuba kita tengok apakah functional group yang wujud. Okay. Pertamanya kita ada yang ini. Lepas tu kita ada yang ni. Ingat balik, C double bonded to O, carbonyl bonded to N. Jadi untuk yang ni, functional group ni adalah apa? Homologous series dia apa? Yang ini, functional group dia adalah carboxamide. Okey, manakala homologous series dia adalah amide. Kalau yang ini, apa dia punya functional group? Functional group dia adalah benzene ring. Manakala homologous series dia adalah aromatic or arene. Ya, macam itulah. Boleh Okey. Kalau yang ni pula. Yang ni, saya betulkan sikit tulisan dia. C ni bonded to H. Dah. Okey, kalau yang ini, apa functional group dia? Apa homologous series dia? Ada halogen. Ini kita kenali sebagai halogen lah. Functional group dia adalah halogen. Manakala homologous series dia adalah haloalkane. Yang ini, okey. Functional group dia adalah benzene ring. Manakala homologous series dia adalah arene or aromatic. Okey ya. Yang ni dekat C ni ada tiga klorin lah. 3 Cl. Ya. Ini functional group dia adalah halogen. Manakala homologous series dia terkenali sebagai haloalkane. Yang ini benzene ring. Ni samalah ya. Sama dengan yang ni. Sama dengan yang ni lah ya. Dia just repeat je. Alright, next. Ni lagi. Okay. Tengok yang ni pula. Ni pula. Ni. Yang ni dilukis dalam bentuk. Apa namanya tu? Dalam bentuk skeletal. Untuk orang yang baru-baru macam kamu ni mungkin susah sikit. Saya lukiskan dia balik lah. Ya, dalam bentuk expanded lah ataupun condensed. Baru nampak carbon. Okay. Saya lukiskan balik structure untuk soalan kelima tu. Ya, saya lukis balik dalam bentuk condensed lah ya. Condensed dan expanded lah. Okay, kejap
Okey, karbon ni pastikan dia ada 4 bonding tau. Karbon pastikan dia ada 4 bonding. Okey. Okey. So this is the structure untuk soalan number 5 lah ya. Okey. Saya lengkapkan hidrogen. Okey, kalau macam ni kan ada karbon ni dia baru ada 2 bonding. Berapakah bilangan hidrogen dia? 2. Sebab apa? Kita nak karbon ni dia mesti wajib cukup 4 lah ya. Jadi karbon kat sini ada 2 lagi. Karbon kat sini kita tak tahu berapa hidrogen. So letak lagi 2 sebab bila letak 2 karbon tu cukup 4 bonding. Ni pun sama, dia dah ada 2 bonding, letak lagi hidrogen 2, so baru dia cukup 4 bonding lah ya. Alright. Karbon kat hujung ni dia ada baru 1 bonding, maksudnya dia ada 3 H. Karbon kat sini baru ada 2 bonding, maka letak 2 H lagi ya, baru cukup 4 bonding. Karbon ni pun ada 2 H lagi sebab dia dah ada 2 bonding ya. Ini 2 H juga, ini 2 H juga. Karbon ni ada 1 H je sebab dia dah ada 3 bonding lah asal ya. Karbon ni ada 1, 2, 3 bonding, so dia ada 1 H lagi. Karbon ni dia ada 1, 2, 3, dia ada 1 H lagi lah. So this is the structure untuk soalan nombor yang kelima lah ya. Alright. Jadi sekarang kalau dalam soalan ini apakah homologous series dan functional group yang wujud? Okey, mari kita tengok. Okey, macam mana satu? Kalau macam ni tak ada homologous series lah ni sebab dia ada C dengan H je. Tak ada lah, tak ada jadi yang ada homologous series biasanya yang ada atom selain daripada selain daripada C dan H je ya. Okey, dan dia ada multiple bond. Itu ada functional group. Okey, jadi kalau kita tengok di sini yang ada functional group adalah ini. Lepas tu ada ini. Okey, lepas tu ini ada functional group. Ini tak ada sebab dia ada C dengan H je. Ini tak ada ya. Tak ada. Okey, ni tak ada, ni tak ada, ni tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Ni ada. Sini ada. Okey. Ni tak ada, ni tak ada, ni tak ada, ini tak ada. Ini pun tak ada. So ada 4 je. Sepanjang-panjang tu ada 4 je. Ayo kan. Okey, tak apa. Alright, lagi bagus kalau sikit ya. Okey, mari kita tengok. Apakah functional group yang wujud? So, kita tengok kat sini. Functional group. Kat sini ada C carbonyl. Bonded kepada C, bonded kepada C. Functional group dia adalah carbonyl. Manakala dia punya homologous series adalah ketone. Kenapa ketone? Sebab C double bond O, bonded to C, bonded to C lah ya. Okey, manakala yang ini functional group ini kita nampak OH. Okey. Maka functional group dia kita kenali dia sebagai hydroxy. Dan dia punya homologous series adalah alkohol. Yang ni pula, apakah functional group dia? Functional group dia adalah carbon, double bond
Manakala homologous series dia adalah alkene. Kalau triple bond alkyne, KYNE. Yang ni ENE lah ya. Okay. So yang ni pula apakah functional group dia? C double bond O bonded to OH. Functional group dia kita kenali dia sebagai carboxyl. Manakala homologous series dia adalah carboxylic acid. Boleh tak? Boleh Kena hafal lah tau. Senangnya dia menghafal. Tak, saya ambil masa juga nak hafal ni. Saya bukan budak pandai. Tahu. Saya lambat, saya slow pick up juga. So saya ambil masa untuk hafal. Sekarang saya dah hafal lah, dah lama dah kan. Kamu pun nanti akan ambil masa juga. Don't worry, kalau tak hafal tu hari ni, ada esok. Kalau tak ada esok, kalau tak hafal esok, lusa ada. Ya, jangan sampai melebihi UPS lah. Sebab nanti UPS tu dah tanya soalan kat kamu kan. So rasanya dalam masa 4 hari, 3 hari tu insyaAllah kamu dah boleh hafal. Tapi kena tengok lah. Kena buat latihan. Alright. Next. Itu yang kelima. Mari kita lihat untuk soalan yang keenam. Soalan yang keenam ya. Okey. Untuk soalan yang keenam, kita tengok. Yang ni pun dilukis dalam bentuk skeletal. So saya ubah dia kepada bentuk expanded lah. Sekejap Saya ubah dia kepada bentuk expanded and condensed. Benzene saya tak ubah lah. So bond tu, sini ada satu C tau. So ada OH. Lepas tu yang ni bond tu O. Lepas tu sini ada C. Ada double bond O. Ada CH3. Jadi apakah functional group yang wujud? So tengok. Apakah functional group yang wujud? 1, 2, 3. Dah boleh hafal ke tak lagi? Ini, dah boleh hafal ke belum? Dah boleh hafal ke belum? Okay. Tengok yang tadi tu, boleh tak hafal ke belum? Tengok soalan nombor yang last kali tu, nombor 6. Okay. So, kalau kita tengok, apakah functional group yang wujud tu? So, ini kita ada. Tukar pen mana hijau sana. Okay. Yang ini, carbonyl jumpa OH. Jadi functional group dia kita kenali dia sebagai apa dah? Carboxyl. Homologous series adalah carboxylic acid. Yang ni carbonyl bonded to O. O tu bonded kepada C kat sini. Ini carbonyl juga. Carbonyl bonded to O. Tapi bukan OH, tapi O tu bonded kepada C. Ini functional group dia. Kita kenali sebagai carboxyl. Jadi homologous series dia adalah ester. Ya. Yang ni terang benderang dah. Senang nak hafal ni. Ini functional group dia adalah benzene ring. Benzene ring. Manakala homologous series dia adalah homologous series dia apa? Aromatic. Apa? Oi, seronoknya. Ada yang nak menjawab. Bestnya. Apa dia? Siapa nak jawab tadi? Benzene ring adalah homologous functional group. Homologous series dia apa? Siapa nak jawab? Mio? Aromatic. Aromatic. Pandai je Mio. Seronok. Kena hafal tau ya. Alright.
Habislah dengan soalan nombor 5 tu. Soalan nombor 5 tu adalah soalan untuk functional group lah, ya. Okay, kena hafal lah, ya. Kena hafal. Alright. Soalan nombor 2. Okay. Mari kita lihat soalan chem score sikit lah, ya. Saya tengok soalan chem score sekejap. Tahu. Mana dia? Saya punya ni. Tengok soalan chem score. Saya nak tutup dulu. Ini adalah note buang. Save. Kita tengok soalan chem score. Chem score untuk chem score intro. Alamak. Oh, saya tak copy lagi lah chem score ni. Tak apa, kita tengok note lah. Tengok notes. Ni kita buka latihan lah. Kita tengok latihan lah. Selain daripada tu, kita tengok dalam latihan tu. Kita tengok kat sini. Mari kita tengok kat sini. Kan? Caffeine. Kita tengok dalam kita tengok ni. Dan balik jauh tak. Okey. Ini NH3. Ini saya buang. Tak ada. Ini tak ada. Katalah saya ada structure macam ni. Dalam caffeine ni. Apakah functional group yang wujud? Yang ni C, N, ini C. C bonded to N. C bonded to N. Sekejap. Undo. Ni. Ni tak ada. Buang. Ni buang. Kata saya nak buang. Okay. Ni bond. Ni ada H. Okay. So apakah functional group yang wujud ni sekarang? Mari kita lihat. Ya. Functional group yang wujud yang pertamanya C double bond O. Ini ada C tau. Ini sebenarnya ada C. C double bond O bonded to N. Okay. Yang ini C double bond O. Ini sekali lah. Sekali. Ni. Katalah ada C kat sini. Okay, ni dia dah campur-campur lah kan. So, ni katalah dia ada macam ni lah. Okay. Ini latihan je kan. Okay. So, ini. Sorry. Okay. Ini. Lepas tu. Ini. So, mari kita tengok apakah functional group yang wujud. Kalau macam ni, C double bonded O, C double bond, C carbonyl bonded kepada N. Ini kita namakan sebagai functional group dia adalah carbox amide. Manakala homologous series dia kita ada amide lah. Okey, katalah C ada C, yang ni saya ubah structure dia, ya. C bonded, dan ini kita namakan dia sebagai carbonyl. Dia bonded kepada C, ketone. Okey, kalau macam ni N bonded kepada C. N bonded kepada C, amine. Tahu. Kalau macam ni ada N juga tapi dia bonded kepada carbonyl. Dia bukan amino, dia carboxamide. Ya. Okey, ini N bonded kepada C. Yang ni amino. Okey, functional group dia amino. Homologous series dia adalah amine ataupun amide lah. Kamu nak sebut mana-mana satu pun boleh. Tak masalah, ya. So, ini contoh lah. Kalau macam ni pula. Yang ni sebenarnya C double bonded to O lah. Ya. Yang ini kalau kita tengok, ini kita namakan sebagai carboalkoxy.
Karboalkoxy. Dia adalah sejenis ester functional group. Dia punya homologous series. Kalau macam ni C double bond O bonded to OH. Ini kita namakan sebagai carboxyl. Carboxylic acid. Yang ni benzin lah. Ni N2 Malaya dah tahu memang itu adalah benzene ring, dia punya homologous series dia. Tapi functional group dia adalah aromatic compound. Okey. Itu contohlah, contoh-contoh yang lain. So kamu boleh tengok soalan, kamu boleh tengok daripada soalan chem score. Tolong buat soalan chem score tu lah. Tolong kenal pasti